Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita dikejutkan dengan keputusan daripada Mahkamah Pilihan Raya yang telah membatalkan keputusan kemenangan seorang ahli parlimen PAS di Kuala Terengganu. Akhirnya keputusan dalam PRU 15 itu dibatalkan atas sebab wujudnya unsur sogokan dalam pilihan raya tersebut melalui beberapa insentif yang telah ditawarkan pada waktu itu. Tetapi yang menjadi perdebatan di media sosial daripada semalam sehingga pagi ini akhirnya terjawab berkaitan bagaimana pula nasib Hadi Awang, Presiden PAS. Karena yang kita tahu, Hadi Awang pun telah menerima petisyen pilihan raya yang telah dipetisyenkan oleh Barisan Nasional. Jadi apa keputusannya? Ikuti terus ulasan ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, selepas keputusan PAS kursi parlimen PAS telah dibatalkan keputusannya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun Mahkamah Pilihan Raya. Maafkan saya, bukan Suruhanjaya Pilihan Raya tetapi Mahkamah Pilihan Raya. Hari ini berita yang gembira untuk Hadi Awang ialah petisyen pilihan raya Barisan Nasional ditolak. Hadi kekal sebagai ahli parlimen Marang. Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Pilihan Raya Terengganu hari ini mengekalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai ahli parlimen Marang pada PRU 15. Hakim Hassan Abdul Ghani menolak petisyen pilihan raya difailkan calon BN Jasmira Othman pempetisyen bagi mencabar kemenangan Abdul Hadi. Dia berkata, pempetisyen gagal membuktikan terdapat elemen rasuah mengikut akta kesalahan pilihan raya 1954 dan memerintahkan Jasmira membayar kos RM50,000 kepada Abdul Hadi. Oleh itu, mahkamah ini mengesahkan responden telah dipilih dengan sewajarnya sebagai ahli parlimen Marang, katanya. Petisyen pilihan raya itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lepas. Antara lain atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan yang diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November 2022, beberapa hari sebelum PRU 15 melalui program iPension, iBelia dan iSiswa. Pada PRU 15 lepas, Abdul Hadi memenangi kerusi Parlimen Marang dengan majoriti 41,729 undi menewaskan Jasmira calon PH Azhar Abu Sukur dan calon pejuang Dr. Zarawi Sulong. Saudara-saudara, inilah jawapan kepada persoalan yang besar daripada anda semua sehingga ada yang menulis dalam ruangan komen dalam konten kemarin yang mengaitkan ataupun yang berkaitan dengan satu kerusi parlimen PAS sah bukan milik PAS lagi dan telah menjadi kosong secara otomatiknya. Walaupun ada lagi proses yang seterusnya iaitu melalui rayuan, tetapi disahkan dalam Mahkamah Pilihan Raya bahawa kerusi yang telah dibicarakan itu disahkan dibatalkan kemenangannya dan akan ada pilihan raya kecil yang akan diadakan tidak lama lagi. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Abdul Hadi Awang. Apapun yang anda rasa, apapun yang anda fikir tentang kemenangan ini, anda boleh tulis dalam ruangan komen nanti. Tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu keputusan di mahkamah yang paling menggemparkan Hamzah Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini kita telah dikaitkan mendengar berkaitan tentang kes-kes rasuah dan juga kes-kes seperti LHDN, pembayaran cukai dan sebagainya yang telah menyebut nama bekas Menteri Keselamatan Kementerian Dalam Negeri iaitu Hamzah Zainuddin. Baru-baru ini digemparkan bahawa rumah Hamzah Zainuddin diberitakan telah diserbu oleh LHDN dan beberapa dokumen telah pun dirampas berkaitan dengan catatan dokumen berkaitan cukai dan aset. Tapi hari ini daripada Malaysia Kini diberitakan, dilaporkan
pada Mei 2024, bicara kes rasuah RM15 juta dikait bekas Menteri Keselamatan Dalam Negeri atau KDN. Saudara-saudara sekalian, ini pasti menggemparkan Hamzah Zainuddin kerana nama beliau disebut terkait di dalam kes ini. Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 10 hari pada Mei tahun depan untuk perbicaraan penuh seorang Datuk Seri yang didakwa atas 4 pertuduhan rasuah yang menyebut nama bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Hakim Rozina Ayub menetapkan tarikh perbicaraan pagi ini semasa sebutan kes terhadap ahli perniagaan Sim Cho Thiam. Rozina menetapkan 6 hingga 10 Mei serta 13 hingga 17 Mei tahun depan untuk perbicaraan penuh. Dia juga telah menetapkan 21 Februari tahun depan untuk sebutan lanjut kes berkenaan. Sim berdepan 1 pertuduhan meminta dan 3 pertuduhan menerima rasuah membabitkan RM15 juta yang kononnya berlaku 2 tahun lalu. Pada 10 Mei lalu, Sim mengaku tidak bersalah dan memohon untuk dibicarakan berhubung 4 pertuduhan rasuah yang dituduh dilakukan antara Jun, tiada tarikh tertentu disebut, dan pada 30 Julai 2021. Lelaki berusia 63 tahun itu dituduh melakukan kesalahan itu sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Sdn Bhd untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenan. Sim dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center Heb Kim Hong melalui Syed Abu Zahran Syed Ahmad. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Solaris Dutamas Jalan Dutamas 1 Kuala Lumpur. Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 16A dalam kurungan B Akta SPRM 2009 dengan Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan atau rasuah yang terlibat atau RM10,000 yang mana lebih tinggi jika tertuduh didapati bersalah. Dia dibenarkan diikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin dan diarahkan supaya menyerahkan pasportnya serta melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali. Wow, terkejut saya membaca ini. Ikat jamin sebanyak 1 juta. Bayangkan saudara, kalau kamu ada duit ke 1 juta untuk menjamin orang yang dituduh seperti ini di mahkamah. Kalau saya pikir, itu jumlah yang hampir mustahil untuk diperoleh dalam masa beberapa hari atau beberapa minggu untuk mengikat jamin seorang yang dituduh di mahkamah. Tetapi orang ini berjaya dijamin sebanyak 1 juta ringgit. Pada 11 Mei lalu, Hamzah yang juga adalah Ketua Pembangkang mendakwa tindakan mengaitkan namanya dalam 4 pertuduhan rasuah dalam kes tersebut adalah sebagai muslihat politik yang bertujuan untuk mencemarkan nama baiknya. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad, manakala Sim diwakili Peguam Low Wik Luk, Hana Kem dan Ki Welon. Sementara itu bernama melaporkan perbicaraan kes seorang pensarah syarikat bergelar Datuk Seri atas pertuduhan rasuah RM15 juta bagi mendapatkan projek milik agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN akan bermula Mei depan di Mahkamah Session di Kuala Lumpur. Hakim Rozina Ayub menetapkan perbicaraan kes membabitkan Datuk Seri Sim Cho Thiam berlangsung selama 10 hari. Kedua-dua pihak mempunyai masa untuk membuat sebarang permohonan berkaitan kes ini sebelum perbicaraan bermula. Mahkamah menetapkan pengurusan kes seterusnya adalah pada 21 Februari tahun depan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad berkata pihaknya akan memanggil 20 saksi untuk memberi keterangan dan akan mengemukakan penyataan saksi pada perbicaraan kes itu. Peguam Datuk Hisham Teh Potek yang mewakili Sim berkata pihaknya menyerahkan 2 surat kepada SPRM bagi memperincikan butiran dalam pertuduhan pada 6 dan 19 Jun lepas.
Bagaimanapun, kami belum menerima maklum balas untuk kedua-dua surat itu. Oleh itu, kami akan memfailkan dua permohonan kepada Mahkamah berdasarkan Seksyen 153 dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah Kata Peguam itu. Nur Rasma berkata pihaknya menerima surat tersebut dan arahan yang diterima adalah mengekalkan butiran dalam pertuduhan tersebut. Pada 10 Mei lepas, SIM 53 tahun didakwa meminta suapan wang berjumlah RM15 juta daripada pengarah urusan Asia Coding Center Sdn Berhad, Hip Kim Hong, melalui Syed Abu Zahran Syed Ahmad. Ia sebagai dorongan untuk seorang pegawai Badan Awam Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang ketika itu Menteri Dalam Negeri, membantu Asia Coding Center untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi di bawah KDN. SIM juga berdepan 3 lagi pertuduhan menerima bagi dirinya suatu suapan, iaitu wang tunai berjumlah RM15 juta daripada individu sama, HIP, sebagai dorongan untuk Hamzah melakukan perkara sama. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya sampaikan kepada Anda satu keputusan yang di luar dugaan kita berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad. Sehingga ramai netizen menulis selamat tinggal Tun Mahathir, selamat jalan Tun Mahathir, bye-bye Mahathir, dan ada yang melampau-lampau pula menulis Al-Fatihah Mahathir. Saya ingat Mahathir Mohamad dah meninggal dunia. Rupa-rupanya bukan tentang meninggal dunia, jauh sekali meninggal dunia. Mereka hanya menulis Al-Fatihah kerana mereka mahu berdoa untuk Tun Mahathir bagi kesejahteraan beliau. Selain daripada itu, ada yang menulis Al-Fatihah Mahathir ataupun ada yang mengatakan selamat tinggal, selamat jalan, bye-bye Mahathir, goodbye selamanya kepada Mahathir, kerana akhirnya Tun Mahathir Mohamad mengumumkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya. Ini yang paling kita setujui. Saya setuju dengan tindakan Tun Mahathir Mohamad ini untuk tidak bertanding lagi dalam pilihan raya, memandangkan beliau dah terlalu tua. Saya tidak segan-segan lagi mengatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad sudah terlalu tua untuk bertanding dalam pilihan raya, apalagi mau menjadi adun ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli Parlimen. Dengan usia sudah menjengah 98 tahun dan hampir menjangkau 100 tahun, saya tak pasti bila Tun Mahathir akan masih ada tenaga untuk ke sana sini. Kerana kita tahu tugas yang berhormat sama ada ahli Parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri memerlukan pergerakan yang aktif. Perlu bergerak ke sana sini untuk melihat keadaan semasa kawasan yang mereka wakili. Oleh sebab itulah, seorang ahli Dewan Undangan Negeri maupun Dewan Dewan Rakyat haruslah sehat, bukan saja dari segi kematangan pemikiran tetapi juga fizikalnya. Jadi bagaimana dengan Anda? Adakah Anda juga mahu ucapkan selamat tinggal, sayonara kepada Tun Mahathir, dan janganlah kata Al-Fatihah pula kepada Tun Mahathir apabila Tun Mahathir Mohamad mengumumkan untuk tidak bertanding pilihan raya kali ini? Adakah juga Anda setuju dengan tindakan Tun Mahathir ini untuk berehatlah daripada politik dan jangan lagi cuba-cuba untuk mahu menjadi ahli Parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri? Saudara-saudara sekalian, hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan pendiriannya untuk tidak lagi bertanding pada sebarang pilihan raya akan datang. Ini satu keputusan yang memang kita dah nasihatkan Tun Mahathir lama dahulu, sejak PRU 15 lagi kita sudah katakan Tun Mahathir berhentilah berpolitik, berhentilah untuk bertanding dan sebagainya. Lebih baik beliau menumpukan kepada amal jariah menjelang umur-umur yang telah di hujung tanduk ini. Kerana dengan usia 98 tahun, yang lebih penting bukan lagi tentang kuasa, bukan lagi tentang kepuasan dunia, tetapi untuk mengumpul amalan untuk dibawa ke hari mati nanti. Itu lebih penting. Persoalannya cukup sudah atau tidak yang mahu dibawa pulang oleh Tun Mahathir. Kita pun tak tahu, kita tidak hak untuk menilai perkara itu kerana hanya Tuhan yang tahu tentang perkara itu. Penghakiman hanya boleh dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri itu juga menjelaskan ketika ini beliau hanya memberi tumpuan kepada perjuangan proklamasi orang Melayu dan mempertahankan hak dan kaum Melayu di negara ini.
Kalau orang Melayu ingat kita nak berjuang kerana jadi Perdana Menteri, tidak, bukan sebab itu, kata Tun Mahathir Mohamad. Jadi ternyata Tun Mahathir Mohamad tidak lagi mau menjadi Perdana Menteri. Tetapi yang menjadi persoalan netizen dalam ruangan komen juga ialah Anda atau mereka berjujuk kepada Tun Mahathir. Mereka kata, Tun Mahathir, Anda sudah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun campur 22 bulan. Kenapa sekarang ini sudah menjengah 98 tahun, barulah Anda bersungguh-sungguh sehingga sanggup mau ditangkap, disiasat dan sebagainya, semata-mata kononnya untuk mempertahankan hak dan kaum Melayu di negara ini. Kenapa 22 tahun yang lepas, kenapa 22 bulan yang lepas Anda tidak berjuang sungguh-sungguh habis-habisan seperti yang dilakukan pada waktu ini? Adakah waktu ini baru disedari atau sejak lama dahulu sudah disedari tapi tak berani buat, atau bagaimana, kita pun tak pasti. Terpulanglah pada Anda, apa komen Anda? Mahathir kata, saya tidak berniat nak bertanding. Tetapi saya harap ada orang lain yang akan bertanding. Dan seluruh orang Melayu yang sayangkan negara dan bukannya sayang kepada duit, tolak korupsi rasuah. Jangan kerana dapat RM100 kita jual undi, kata beliau dalam sidang akbar. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu menegaskan orang Melayu perlu sedar bahawa setiap undi pada mana-mana pilihan raya bakal menentukan masa depan kaum tersebut. Ini perjuangan kumpulan POM. InsyaAllah kalau kita dapat sokongan, kita akan letak cukup calon supaya boleh menjadi kerajaan, kata beliau. Keterangan lanjut mengenai POM akan diberikan dengan lebih terperinci supaya Melayu sedar bahawa mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan, apa contoh, apa indikator, apa pengukuran. Tun Mahathir berani mengatakan bahawa beliau kata akan diberikan lebih terperinci supaya orang Melayu sedar yang mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan. Tak tahulah apa yang dimaksudkan oleh Mahathir Mohamad ini, di mana letak yang dia katakan mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan pun kita tak tahu. Itulah persoalan paling besar yang perlu dijawab oleh Tun Mahathir Mohamad, ialah 22 tahun menjadi Perdana Menteri selama begitu lamanya dan menjadi Perdana Menteri lagi selama 22 bulan. Kenapa proklamasi Melayu tidak diperjuangkan pada waktu itu? Walhal pada waktu itu beliau mempunyai kuasa yang cukup kuat. Sehingga kan Anwar Ibrahim pun tak boleh jadi Perdana Menteri waktu itu. Ini kan pula. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.